Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkih Channel. Terima kasih korang atas sokongan korang yang tak putus-putus untuk akak. Akak juga nak ucapkan terima kasih kepada yang dah join live akak, yang bagi komen-komen positif, yang bagi kata-kata semangat pada akak. Hanya Allah je yang boleh balas jasa korang. Dan di kesempatan ni, walau di mana pun korang berada, akak nak doakan kepada kita semua agar dipermudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik. InsyaAllah. Amin amin. Ya Rabbal Alamin. Hari ini, akak nak kongsikan satu cerita yang disampaikan, maksudnya dikongsikan oleh salah seorang subscriber juga. Kisah mengenai seram van jenazah. Jom Nayan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kisah ni berlaku pada era tahun 80-an. Dialami oleh Harun, bukan nama sebenar. Okey, akak bagi gambaran bidang kerja Harun. Maksudnya, Harun sebelum bekerja sebagai pemandu van jenazah, sebelum tu Harun bekerja sebagai pemandu ambulan selama 5 tahun di hospital mentakap. Jadi selepas tu ada kekosongan untuk bekerja sebagai pemandu van jenazah. Jadi Harun ni dia sekadar mencuba. Alhamdulillah dia berjaya mengisi kekosongan tu. Jadi Harun pun mulalah bekerja sebagai pemandu van jenazah dari saat tu sehinggalah dia pencen. Menurut kata Harun daripada subscriber yang sampaikan ni, Harun mengalami banyak kejadian-kejadian aneh, pelik, misteri, mistik yang dialami. Salah satunya Harun sampaikan pengalaman dia semasa menghantar jenazah ke Tanah Merah, Kelantan. Jadi pada satu hari tu Harun menerima panggilan bahawa ada satu kematian di hospital mentakap tu. Kematian tu maknanya jenazah tu dibawa ke rumah mayat dan pihak rumah mayat menelefon Harun ni untuk proses menghantar jenazah tersebut ke Tanah Merah, Kelantan. Jadi Harun ni tugas dia dah memang tugas dia kan, dia akan jalankan tugas dia sebaik mungkin. Alhamdulillah. Untuk pengetahuan korang, proses menghantar jenazah tu berlaku di dalam negeri Pahang sahaja. Maka Harun akan menghantar jenazah tersebut sama ada seorang diri ataupun bersama dengan waris yang akan menemani Harun untuk proses menghantar jenazah. Tapi bila menerima tugas untuk menghantar jenazah tu di luar daripada negeri Pahang, maknanya Harun akan bersama dengan kawan dia lain. Maksudnya ada pembantu yang akan ikut Harun untuk menghantar jenazah tersebut. Kenapa akak cakap macam tu? Sebab penulis pun cakap untuk bagi diorang peluang untuk rehat tau. Maknanya jika salah seorang tu penat, salah seorang lagi akan gantikan untuk memandu van jenazah tersebut. Jadi mereka boleh bergile-gile memandu. Perjalanan untuk menghantar jenazah daripada Pahang ke Kelantan pada era tahun 80-an bukan macam sekarang tau korang. Sebab zaman sekarang ni kita ada highway,
kita ada jalan yang cukup dengan orang kata ada lampu, jalan yang dah dibaik pulih tau, dibaik pulih, upgrade kan. Jadi ada jalan shortcut lagi apa semua, masa pun dah jadi pendek. Tapi untuk era tahun 80-an, jalan dia agak jauh, malah suasana, maksudnya dia perlu menempuh kawasan hutan. Ada hutan tebal, ada orang kata ladang getah, ada hutan nipis-nipis. Ada ke hutan nipis-nipis? Maksudnya hutan yang biasa-biasa, macam itulah. Maknanya banyak melalui hutan berbanding penempatan. Jadi akak dah bagi gambaran untuk bidang kerja dia dan perjalanan dia tau. Jadi pada suatu hari, Harun tu akak cakap tadi dah terima panggilan lah untuk pergi menghantar jenazah ke Tanah Merah kan. Jadi Harun pun pergilah ke rumah mayat tersebut bersama dengan Kamal, sahabat baik dia, sahabat setugas dengan dia lah. Jadi Kamal dengan Harun ni pergi sana, mereka buat proses untuk menandatangani dokumen-dokumen penyerahan tugas tu. Jadi Harun, Kamal bersama dengan penjaga rumah mayat tu, dia akan sama-sama angkat jenazah tu dalam troli, lepas tu bawa ke van jenazah, lepas tu disorongkan ke dalam keranda yang memang dah standby dekat dalam van jenazah tu. Maksudnya dia masukkan di dalam keranda tu lah. Jadi untuk pengetahuan korang juga, agak kena juga bagi tahu korang, bagi jenazah yang nak dihantar di kawasan yang jauh, selalunya waris kepada jenazah dia akan minta pihak hospital untuk mandikan terus jenazah dan kafankan sekali jenazah supaya memudahkan proses bila sampai sana boleh dikebumikan dengan cepat tau. Jadi jenazah ni dah dimandikan dan dah dikafankan. Bila dimasukkan ke dalam van jenazah, bermulalah perjalanan mereka dari Mentakap, akak cakap tadi kan, dari Mentakap untuk menuju ke destinasi di Tanah Merah, Kelantan. Perjalanan mereka dimulakan pada pukul 11 tengah hari. Jadi mereka pun memulakan perjalanan dengan Bismillahirrahmanirrahim macam biasa. Akhirnya mereka sampai, belum akhir lagi. Mereka sampai ke Kuala Lipis lebih kurang pukul 3 petang. Bukan lebih kurang, memang dah tertulis pukul 3 petang. Sebelum tu mereka singgahlah mana-mana untuk menunaikan solat fardu Zuhur. Bila dah sampai Kuala Lipis pukul 3 petang, mereka akan melalui satu jalan yang dipenuhi dengan hutan yang agak tebal tau, untuk sampai ke Merapuh. Jadi perjalanan mereka ni perlu hati-hati. Satu kawasan dia agak sunyi sepi. Korang boleh bayang tak, hutan yang tebal, jalan yang lama yang memang kurang sangat-sangat kenderaan, dengan jalan yang agak bahaya. Jadi masa tu yang mula-mula bawa van jenazah ni Harun. Okey, akak lupa nak cakap tadi, Harun yang memulakan bawa van jenazah ni. Jadi masa tu Harun lah yang bawa van jenazah ni melalui jalan untuk menuju ke Merapuh ni kan. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Jadi bagi menghormati jenazah pun diorang agak pergerakan, orang kata nak sampai ke Merapuh tu ambil masa jugalah, sebab perlu berhati-hati kan. Lebih kurang dekat pukul 6 mereka sampai ke Merapuh. Masa Harun ni bawa van jenazah ni, dipandang kepada sahabat dia Kamal ni. Dia tengok Kamal ni tidur lena. Jadi dia tak sampai hati nak kejutkan Kamal. Dia teruskan juga pemanduan. Dia tengok sambil-sambil tu kan, dia jeling dekat belakang melalui, orang kata cermin yang tengah tu kan. Dia nak tengok, dia nampak belakang. Dia nampak lah keranda tu, jenazah tu dalam keranda masih dalam keadaan yang elok. Kain yang menutupi keranda tu, korang boleh bayang ke tak? Kain berwarna hijau yang ada tulisan ayat-ayat suci Al-Quran tu. Kalau yang mana tahu, dia akan tahulah. Jadi kain tu pun semua dalam keadaan elok. Harun pun mengucapkan Alhamdulillah, syukur, Alhamdulillah semuanya dalam keadaan yang baik. Jadi dia meneruskan lagi perjalanan dia
Sampailah dia mengelamun tau. Tak tahulah kenapa. Dia rasa macam ada yang tak kena, rasa macam tak sedap hati. Dia mengelamun, dia berfikir dia pernah lalu kawasan tu. Sebelum ni ada benda yang dia dah lalui kat kawasan tu, tapi tak apalah, dia cakap dia tak nak fikir yang bukan-bukan. Sementara dia dalam tak nak fikir yang bukan-bukan tu, memang masa tu dia ada nampak tahu satu kelibat manusia melintas van jenazah tersebut. Sepintas lalu je melintas. Dia pun terpaksa menekan brake, tekan emergency brake. Maknanya masa tu bila dah brake tu ditekan secara emergency, boleh bayang tak? Dia hampir melanggar kepada tebing. Belum lagi orang kata macam aksiden, maknanya dia boleh lagi kawal van tersebut, tapi hampir-hampir nak masuk ke hutan bahagian tebing sisi belah kiri dia tau. Jadi masa tu Kamal ni yang dalam keadaan lena, dia terkena kepada dashboard. Kepala dia kedekung, orang kata terhantuk kepada dashboard. Lepas tu dia terkejut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa ni Ron? Ron, kenapa ni Ron? Apa dah jadi Ron? Apa yang dah berlaku? Kawan dia mula terkejut, disangkakan Kak Harun ni dah aksiden tau. Mana terbabas, dah aksiden. Tapi Harun ni dalam keadaan blur dan terdiam. Lepas tu Harun bagi tahu pada Kamal, Mal, aku dah langgar orang lah Mal, aku rasa aku dah langgar orang lah. Macam tu. Jadi Kamal ni cakap, Astaghfirullahalazim. Ya ke Ron? Betul ke ni Ron? Yelah Mal, aku rasa aku dah langgar orang lah Mal. Kau bertenang Ron. Kau bertenang dulu, kau istighfar, kau ingat Allah. Kita turun sama-sama ni, kita pergi tengok apa yang dah berlaku. Tak apalah Mak, aku nak duduk kat sini, aku nak tenangkan fikiran aku dulu. Aku confused sekarang ni. Aku langgar orang ke aku langgar benda? Kau ni macam-macam lah Ron. Tak apalah, kau duduk dulu dekat dalam van ni, biar aku pergi tengok apa yang dah berlaku sebenarnya. Jadi Kamal memberanikan diri dia. Dia turun daripada van tu. Masa dia nak turun daripada van tu, dia masih lagi usyar kepada keranda tu. Alhamdulillah, keranda dalam keadaan baik. Walaupun van jenazah tu memang dah brake emergency kan. Alhamdulillah, syukur semuanya dalam keadaan sempurna. Jadi Kamal meneruskan langkah dia. Dia pergi tengok di belakang van tu. Dia nampak tau, memang ada kesan hitam pada jalan tar tau. Kesan tu seolah-olah macam van tu brake emergency, tayar tu macam meninggalkan kesan hitam. Orang kata macam mana kawasan yang memang brake gila-gila punya, sampai meninggalkan kesan hitam pada jalan tar tu. Jadi dia berfikir, van ni ke yang meninggalkan kesan hitam ni? Jadi dia nak tengok pada tayar van. Bila dia pergi, dia tengok, dia kelebek pada tayar van. Tak ada apa pun, tayar van okey je. Macam mana pula jalan tu boleh tinggalkan kesan hitam tu kan? Tak apalah, dia kata. Dia pun pergi buka pintu balik semula, yang pintu dia tadi. Nanti dia cakap pada Harun, Ron, macam ni lah Ron, apa kata kalau engkau duduk rehat dekat sebelah ni, biar aku pula yang memandu van ni. Jadi lagipun engkau memang dah tak tenang tu kan. Jadi Harun bila dengar macam tu, dia pun turun kenderaan. Mereka pun berubah tempat duduk, di mana untuk perjalanan seterusnya Kamal yang akan bawa van jenazah tersebut. Jadi Harun pun pergilah duduk kepada kerusi penumpang. Di masa Harun nak duduk kan dekat kerusi penumpang tu, Harun tu dia macam kebingungan tau. Dia kebingungan, dia macam pelik-pelik macam tu kan. Dia tengok pada hutan, dia tengok pada keranda belakang. Dia masih lagi rasa berdebar mungkin ditambah dengan van tu yang hampir melanggar pada bahagian hutan sebelah ni tau. Jadi agak bahaya kan. Jadi mereka meneruskan perjalanan. Sementara tu Kamal bertanya secara orang kata tenang lah, tak adalah macam nak push pada Harun. Dia tanya elok-elok, Ron, kau cakap kat aku elok-elok, kau sebenarnya apa yang berlaku sebenarnya tadi? Jadi Harun pun dia terangkan lagi sekali kepada Kamal. Macam ni Mal, masa aku tengah syok-syok berfikir tu, aku tiba-tiba ada nampak satu kelibat perempuan melintas
depan van kita ni tau. Lepas tu aku takkan aku nak langgar perempuan tu. Aku brake lah. Bila aku brake, aku tengok perempuan tu dah tak ada. Memang dah tak ada. Tapi dalam kepala ni aku fikir, manusia ke bukan manusia? Tapi hati aku kuat cakap bukan manusia tau. Sebab apa aku cakap macam tu? Sebab perempuan tu rambut panjang kan, Mal? Kau agak-agak lah, Mal. Perempuan rambut panjang dalam hutan tebal macam ni, aku rasa macam tak logik lah. Aku pun rasa macam tak apalah, kau abaikanlah pasal ni. Dalam-dalam duk abaikan perkara ni, tak habis lagi diorang bersembang. Diorang ada dengar bunyi berdehem di bahagian belakang van tau. Dekat dengan keranda tu, memang diorang dengar clear. Jadi makin lama bunyi berdehem tu makin keras, makin lama bunyi berdehem tu makin kuat. Lepas tu Kamal yang tengah memandu ni, dia mencuit pada Harun. Dia cuit pada Harun. Lepas tu bila Harun dapat clue macam tu, Harun pun dia bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Lepas tu dia baca ayat kursi berulang-ulang kali tau, sampailah suara berdehem tu menghilang. Dan dia orang cakap Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Lepas tu rupanya mereka ni dah memasuki kawasan Gua Musang lebih kurang pukul 6 petang. Bila mereka masuk ke daerah Gua Musang tu, Harun bagi tahu pada Kamal yang dia nak rest kejap, dia nak cuba untuk lelap. Jadinya Kamal pun cakap tak apalah, kau lelap lah dulu kan. Jadi Harun pun lelap sekejap. Tak lama pun korang, Harun lelap dalam 20 minit je. Sebab apa? Sebab masa Kamal bawa van jenazah tu sendirian, sementara Harun ni lelap, Kamal tiba-tiba merasakan yang tayar van belakang ni pecah tiba-tiba. Jadi Kamal hilang kawalan untuk mengawal van jenazah tu tau. Jadi nak tak nak Kamal kena struggle untuk pastikan van jenazah tu selamat. Alhamdulillah, van jenazah tu berhenti dengan selamat di kiri jalan. Masa tu Kamal tak nak kejutkan Harun lagi tau. Jadi dia turun sorang-sorang. Dia pergi tengok kepada tayar van tu. Memang betul lah, tayar van tu memang dah pancit, memang dah pecah. Jadi dia pun pergi ke depan. Dia kejutkan Harun. Ron bangun bangun Ron, tayar van kita ni pancit Ron, kau kena tolong aku ni Ron. Jadi Harun pun kenapa pula, ada apa lagi, macam tu kan. Dia terkejut lagi. Okay lah, aku turun lah. Dia pun turun. Dia pun tolong lah orang kata Kamal ni untuk tukar tayar sama-sama kan, bekerjasama. Sementara mereka ni saling orang kata bergile-gile tengok kepada van jenazah tu tau. Lepas tu Harun ni dia ada perasan ada satu cahaya daripada arah belakang, dan juga dia ada dengar bunyi motosikal tau menuju ke arah mereka melalui jalan tu lah. Biasalah jalan untuk kegunaan ramai kan, mestilah ada kenderaan lain yang akan lalu. Bak kata Kamal, biasalah tu, standard lah tu. Masalah sekarang ni aku dengar bunyi motor. Kamal, kalau bunyi motor ni Mal, biasa dalam hutan tebal macam ni bunyi motor macam nak ke mana Mal? Mana ada kampung orang kat sini? Mana ada tempat yang ada orang kat sini? Alah, lantak lah, bukan urusan kita lah Ron. Kita buat urusan kita untuk tukar tayar van ni. Dah lah, kau tolong aku. Macam tu kan. Jadi Harun ni dia tengok ke arah belakang tu. Mal. Dia cuit Mal. Dia cuit Kamal tau. Mal. Betul lah Mal, ada orang lah Mal, ada orang Mal. Lepas tu memang betul lah korang. Ada satu motosikal yang agak buruk ditunggang oleh seorang lelaki tua tau. Lelaki tua tu memakai kain plekat dan memakai baju Melayu yang agak nampak macam agak buruk tau. Jadi lelaki tua tu berhenti betul-betul dekat tempat dia orang tengah nak tukar tayar tu. Lepas tu lelaki tu tanyalah, saudara, tayar pancit ke? Dah agak-agak lah, memang tayar pancit lah. Dah nampak, bukannya tengah basuh kain ke apa, memang tengah repair tayar pancit lah kan. Tapi tak apalah, orang tu dia jawab lah kan, ya pakcik, tayar kami pancit. Lepas tu dia tengok dalam van tau. Pakcik tu, orang tua tu jenguk beria betul. Jenguk dalam van tu, bawa apa tu, ada apa tu, macam tu kan. Dia dah tahu dah keranda. Kalau keranda, sah lah bawa jenazah. Tapi dia tetap nak tanya. Jadi Kamal ni agak
geram juga kan. Kamal cakap, saya ni nak hantar orang mati, saya bawa orang mati. Dia cakap. Lepas tu Harun cakap, tak pakcik, kami ni bawa jenazah. Harun cuba untuk meredakan orang kata bengang si Kamal ni kan. Kami bawa jenazah pakcik. Bila Harun dah bagi feedback macam tu, pakcik tu langsung tak bagi feedback apa, menjenguk-jenguk je dalam van tu. Lama dia punya pandang tau. Lepas tu dia pun teruskan bawa motor dia menghilangkan diri. Lepas tu Kamal dengan Harun ni, dia dah repair apa semua, dah baiki tayar, dah tukar tayar semua. Dia pun nak mulakan perjalanan dia untuk teruskan ke destinasi. Harun tanya pada Kamal masa tu, Mal, kau perasan tak, pakcik tadi tu memang pelik lah Mal. Lepas tu Kamal pun jawab lah, aku pun rasa macam pelik lah. Dia dah nampak kita tukar tayar van ni, dah tentu tayar ni pancit. Lagi nak tanya ke? Lagi satu, dia dah nampak dalam van kita ni memang ada keranda. Ada keranda, adalah jenazahnya. Lagi nak tanya ke? Jadi Harun cakap, aku tak pelik yang tu tau, ada yang lagi pelik tau, yang kau memang tak perasan. Jadi Kamal pun tanya pada Harun, aku tak perasan, kau jangan macam-macam. Harun bercakap, kau tahu tak, pakcik tu tadi bawa motor tak pakai selipar, kau tahu tak? Tak pakai kasut, bogel je dia punya kaki. Aku hairan lah, macam mana orang tua tu boleh muncul dalam hutan tebal macam ni, boleh muncul dengan tak pakai kasut, tak pakai selipar bagai dengan kaki ayam macam tu, naik motor agak-agak lah. Aku rasa kan lain macam lah. Jadi dalam lain macam mereka pun meneruskan juga perjalanan. Agak lega lah untuk Harun dengan Kamal ni tau. Mungkin lepas ni perjalanan mereka akan jadi lebih baik sangkaan daripada mereka. Tapi malangnya apa yang berlaku selepas tu, kenderaan mereka tu tiba-tiba berbunyi seperti ada orang tau kat belakang yang mengetuk-ngetuk keranda tu tau. Tong 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 tok tok, ketuk-ketuk keranda tu yang macam menggerak-gerakkan keranda tu kan. Jadi mereka ni pun rasa agak gementar. Bila agak gementar, mereka membacakan lagi ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka baca lagi apa yang terlintas dalam fikiran mereka. Sama-sama ni, kali ni sama-sama masing-masing membaca. Sementara Harun baca kuat, Kamal baca perlahan apa semua kan, untuk menghilangkan rasa gementar mereka tau. Lepas tu bunyi tu menghilang tau. Kemudian bunyi tu diselangi dengan bunyi dum. Macam ada satu benda yang jatuh dalam van jenazah tu. Apa yang jatuh? Nak tak nak, dia orang kena perhatikan apa yang jatuh tau. Jadi Harun berpaling ke belakang, melihat sendiri dengan mata dia sendiri ke belakang. Masa tu dia nampak penutup keranda dah terjatuh. Siapa yang jatuhkan penutup keranda tu korang? Sedangkan jenazah dalam keadaan berbungkus tau. Jadi dia orang pun melaungkan azan. Bila dia orang nampak macam tu kan, Harun melaungkan azan berkali-kali. Dia melaungkan azan, menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampailah dia tengok balik semula, Kamal merasakan keadaan tu dah agak reda. Dia minta Harun tengok lagi sekali kan. Lepas tu bila Harun tengok sekali lagi, penutup jenazah tu memang duduk atas lantai, tapi jenazah masih dalam keadaan baring tau masa tu tau. Jadi bersyukur dia orang. Dia cakap kepada Kamal ni, Mal, engkau bawa kenderaan ni, kita jangan berhenti. Kalau kita nak betulkan penutup keranda ni, kita singgah kat mana-mana tempat yang ada orang ataupun perkampungan mana-mana kita singgah, baru kita baiki penutup keranda ni. Sekarang ni engkau bawa je van jenazah ni, kita sampai ke destinasi. Jadi Kamal bila dengar macam tu, dia steady dia bawa juga van jenazah tu. Sehinggalah Harun sekali lagi diuji tau. Bila dia tengok lagi melalui cermin tengah tu, dia nampak jenazah tu duduk. Maksudnya dalam keadaan duduk. Lepas tu tiba-tiba baring. Lepas tu tiba-tiba duduk balik. Tiba-tiba baring. Lepas tu kan, bila Harun ni nak tengok sendiri, nak pusingkan muka dia nak tengok sendiri benda tu, tak puas kan tengok kat cermin tu, ya ke tak kan. Dia pusing. Alangkah terkejutnya bila bukan nampak kali ni, tapi bila jenazah tu duduk.
betul-betul stempel, betul-betul dekat dengan muka dia. Memang terkejut. Sekali lagi Harun membacakan ayat suci Al-Quran, sekali lagi dia melaungkan azan. Itu je yang dalam fikiran dia mampu buat masa tu. Dan alhamdulillah jenazah tu kembali baring. Akak bercerita ni pun memang dah berpeluh, akak rasa tau. Mereka meneruskan lagi perjalanan. Kalau boleh kali ni mereka memang nak cepat. Jadi Kamal memang kena pecut van jenazah tersebut. Untuk pengetahuan korang, dimaklumkan kat sini, korang janganlah tanya, tak ada ke kenderaan lain yang lalu lalang? Tak ada ke bertemu dengan kenderaan-kenderaan lain? Jadi jawapannya, di era tahun 80-an memang jarang sangat-sangat orang berkemampuan untuk ada kenderaan ataupun kenderaan untuk berselisih tu memang agak jarang di kawasan tersebut tau. Jadi semasa perjalanan tu akak sambung lagi. Masa perjalanan tu ada satu bunyi yang agak kuat hempukan daripada belakang van. Dong, memang kuat, macam sesuatu sedang mempuk dong di belakang van. Masa tu Kamal dengan Harun ni dia bersama-sama berpaling di belakang. Maknanya mereka mula-mula saling berpandangan antara satu sama lain. Lepas tu mereka sama-sama memandang ke belakang. Alangkah terkejutnya, ya Allah, astaghfirullahalazim. Masing-masing menjerit tau. Ya Allah, kau pemudahkanlah urusan kami, ya Allah. Macam tu kan, berdoa, mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab pintu van belakang telah terbuka dengan sendiri. Jadi mereka pun berhenti di kiri jalan. Kamal tu dia memberhentikan van jenazah tu di kiri jalan. Masa mereka berhenti, mereka sama-sama turun untuk pergi lihat apa yang berlaku sebenarnya. Bila mereka tengok, dalam keranda jenazah dah tak ada. Yang ada cuma keranda dengan penutup keranda yang terjatuh tadi dengan kain dia, yang kain hijau akak cakap tu memang dah terjatuh ke tepi. Masa tu korang bayangkanlah, jenazah dah tak ada. Apa yang mereka boleh buat? Apa kita nak buat ni, Mal? Apa kita nak buat ni, Mal? Macam mana kita nak bawa jenazah ni? Ni amanah kita ni, kata Harun. Jadi Kamal pun cakap, aku pun tak tahulah, aku nak buat apa pun aku tak tahu. Aku blur sekarang ni. Aku memang dah dengan apa yang kita lalui, aku rasa macam tak tahu nak fikir apa dah. Jadi Harun cakap, tak apa Mal, kita relax jap, kita fikir jap apa yang boleh kita buat. Jadi Kamal dapat idea tau. Apa kata kalau kita patah balik van? Kita patah balik van, kita tengok kawasan-kawasan belakang. Kod-kod jenazah terjatuh kat belakang. Jadi Harun bercakap, idea yang bagus Mal. Jom Mal, kita tak payah tunggu lama lagi. Kita tak boleh tunggu lama kat dalam hutan ni, dalam tempat ni macam ni. Jadi mereka pun U-turn balik semula van jenazah tu. Bila mereka bergerak ke belakang, memang betul korang, jenazah tu ada tersandar dekat satu pokok yang agak besar betul-betul tepi jalan tu tau. Jadi Harun cakap pada Kamal, Man, berhenti Man, berhenti. Betul lah Man, memang ada jenazah tu Man. Man, kau berhenti sekarang. Jadi bila Kamal dengar macam tu, dia automatik berhenti. Lepas tu dia cakap, macam mana ni? Lepas tu mereka turun daripada van. Lepas turun daripada van, Kamal ni dia kira macam orang yang baru juga dalam bidang van, bawa van jenazah ni. Jadi yang dia tahu, bila dah nampak jenazah tu ada dekat pokok kan, dia nak terpa kepada jenazah tu tanpa berfikir tau. Tapi Harun sempat halang dia. Harun cakap, Mal, kau jangan pergi dekat jenazah tu, kau jangan dekat dengan jenazah tu, kau duduk jauh daripada aku, dia cakap kan. Jadi Kamal ni terkejut, kau dah kenapa pula? Kita nak cepat, kita kena ambil jenazah tu, bawa cepat. Jadi Harun pun cakap, kau pergi lari kat van sekarang, kau ambil air dalam van, air dalam botol dalam van. Jadi Kamal tak fikir panjang, dia berlari, dia pergi dekat van, dia capai satu air botol tau dalam van tu, dia bawa, dia bagi pada Harun. Bila dia bagi pada Harun, dia buka dulu tudung botol tu, dia baca ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam masa yang sama, dia baca surah Al-Jin tau. Jadi masa tu dia hembuskan pada air tu. Lepas tu Harun pun dia capai satu ranting yang sebesar ibu jari. Lepas tu dia baca lagi ayat-ayat suci Al-Quran, dia baca ayat kursi. Lepas tu dia patahkan ranting tu dengan laungan Allahu Akbar. Dia patah Allahu Akbar. Sementara ranting tu jadi dua tau. Bila jadi dua, ranting yang di sebelah kiri dia lempar ke tanah, ranting yang di sebelah kanan dia bacakan lagi dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian dia menyebut lagi, melaungkan
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan dia pun pacakkan ranting tu pada tanah. Lepas tu dijerit kepada Kamal, Mal, kau ambil air ni, kau bawa pergi dekat van jenazah, kau percikkan air ni, kau percikkan dekat bahagian keranda sekali. Jadi Kamal pun dia terus ikut je apa yang Harun cakap. Dia pergi pada van, dia buat apa yang disuruh. Sementara tu Harun tu dah nampak Kamal dah settle, dah siap. Dia panggil Kamal, Mal, jom kita angkat jenazah ni. Masa ranting tu dipatahkan dengan sebutan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Korang bayangkanlah, dia orang ada dengar bunyi tempikan tau. Tempikan meraung daripada dalam semak. Bukan pada jenazah tu, tapi di dalam semak tu. Masa tu Kamal nampak ada kelibat seperti benda lalu. Benda yang orang kata lalu yang berada di semak tu tau. Tapi Kamal tak peduli sebab Harun cakap dah pesan dekat dia, apa pun kita kena selesaikan tugas kita ni tau. Jadi masa tu bila dah selesai, dah bersedia, jenazah tu diangkat semula dan dimasukkan semula ke dalam keranda dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim apa semua. Mereka pun adalah baca ayat kursi apa semua, tutup balik dengan kain yang ditulis dengan ayat suci Al-Quran. Lepas tu dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim sekali lagi mereka meneruskan perjalanan. Kali ni mulut mereka terkumat kamit membacakan ayat suci yang mana terlintas. Maksudnya mereka berzikir, mereka selawat ke atas Nabi berulang-ulang kali untuk sampai ke destinasi. Dikatakan mereka sampai ke destinasi Tanah Merah pada pukul 10.30 malam. Masa tu bila sampai ke destinasi mereka, memang rumah jenazah ni dipenuhi dengan orang ramai, dipenuhi dengan ahli keluarga. Ada salah seorang daripada ahli keluarga jenazah ni, dia merasakan macam Harun dan Kamal ni dah melalui perkara yang mencabar. Perkara yang mencabar, melalui keletihan yang ditunjukkan, melalui memang dia dapat, yelah, dia dah biasa macam tu kan. Jadi dia pun bertanya kepada Harun dan Kamal ni, bang, macam mana bang bawa jenazah ni, ada masalah ke? Bertanya sebagai orang Islam. Jadi Kamal dengan Harun ni cakap, Alhamdulillah tak ada masalah, semuanya berjalan lancar. Kenapa tahu? Sebab memang Kamal dan Harun dia takkan ceritakan pengalaman ni kepada ahli keluarga jenazah yang dihantar. Mana-mana jenazah pun kalau dia lalui, dia takkan ceritakan. Dia tak nak ada perkara yang mereka fikirkan kenapa jadi macam ni, apa yang dah berlaku sebenarnya, apa yang mengganggu. Dia tak nak banyak persoalan. Jadi pada malam tu mereka dibawa ke satu rumah lain lah. Maksud bukan rumah daripada arwah ni, sebab rumah arwah ni memang dah dipenuhi dengan orang ramai. Mereka diberikan air, makanan semua. Selepas santapan semua, mereka dijemput kata apa, dipelawa untuk bermalam kat sana lah. Sebab keadaan mereka memang penat sangat, memang nampak sangat. Tapi mereka menolak sebab mereka kata mereka kena balik untuk tugasan yang seterusnya. Jadi malam tu mereka perlu balik seawal mungkin. Bila Harun dengan Kamal ni dah selesai tugasan kan, memang dah sampailah ke mentakap tu. Jadi dia pun menceritakan perkara ni kepada orang-orang yang lebih arif tau. Maksudnya otai-otai lagi lah, pemandu-pemandu van yang lebih tua daripada mereka ni. Jadi pemandu van tu tanya, ada tak pakcik naik motor lalu tanya apa yang korang bawa? Jadi Kamal terkejut lah, macam mana pula member dia ni, senior dia ni boleh tahu benda ni kan. Jadi dia pun jawab lah, memang ada, memang betul memang ada. Dia tanya apa? Dia tanya bawa apa kan? Masa tu korang jawab apa? Jadi mereka cakap lah, Kamal ni Harun cakap. Harun kata Kamal cakap bawa orang mati. Tapi saya dah betulkan, saya cakap bawa jenazah. Untuk orang kata rasa sedap sikit kan, kita beradab dengan orang tua kan. Lain kali korang, kalau korang dapat pertanyaan macam tu, korang jawab je, pakcik saya bawa batang pisang. Settle. Kau cakap je bawa batang pisang. Kita ni
bawa jenazah ni dalam hutan, macam-macam benda boleh lalu tau. Macam-macam benda boleh datang pada kita tau. Jadi nak senang cakap je, bawa batang pisang. Jadi lepas tu mereka pun berhati-hatilah bila mereka lalui. Baik orang tu macam mereka tak kenal kan, mana pergi perjalanan jauh tak kenal, walaupun orang tu memang manusia, mereka automatically dia akan cakap kalau orang tanya bawa apa. Tapi macam tak logik lah orang nak tanya bawa apa. Dah nama van jenazah, nak tanya bawa apa. Jadi kalau lah ada orang tanya, mereka akan ikut cakap. Orang yang lebih arif ni dia cakap bawa batang pisang. Dan itulah perkongsian yang akak bacakan berulang-ulang kali. Sebab kalau ikut pada atas kertas, cerita ni memang sangat panjang. Tapi itulah akak sampaikan setakat mana yang akak mampu. Akak nak pesan dekat sinilah sebagai orang Islam, daripada bidang-bidang kerja yang kita buat tu, macam biasalah akak lebih suka mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ia memberi manfaat kepada kita semua untuk mulakan setiap perkara dengan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih korang kerana korang stay sampai habis. Apa yang baik korang ambil jadikan tauladan, apa yang buruk korang jadikan sempadan. Korang jangan ikut tau. Bye korang. Assalamualaikum. Bye. Jangan lupa subscribe tau. Bye. Assalamualaikum.